Okey, ini contoh pertama kita pada hari ini. Diberikan satu pandangan pelan, dan kita ada pandangan hadapan, dan satu lagi pandangan sisi. Okey, daripada tiga pandangan ini, maka saya cuba melakarkan pandangan lukisan oblik di sini. Okey, so daripada sini, daripada lukisan oblik, maka saya boleh dah melukis lukisan perspektif satu titik. Okey, daripada lukisan oblik ni juga kita dapat kenal pasti kita ada permukaan condong dan permukaan rata. Okey, untuk membina lukisan untuk membina lukisan perspektif satu titik. Okey, apabila diberi lukisan sebegini, langkah pertama sekali kita kena cari titik lenyap. Okey, cari titik lenyap. Pastikan titik lenyap kita itu kena pada titik stesen dan diunjur secara tegak ke garisan ufuk. Okey, sebenarnya asal dia kita bukan unjur dari titik stesen ke garisan ufuk. Okey, kita unjur dari titik stesen ke satah garisan terlebih dahulu. Bila lukisan perspektif, kita unjur ke satah garisan terlebih dahulu. So, daripada satah garisan baru ke garisan ufuk untuk dapatkan titik lenyap. Okey. Jadi, untuk jalan pintas je, biasa saya akan terus dari titik stesen ke garisan ufuk terus. Tapi pada hakikat sebenarnya, dari titik stesen, kita akan ke satah garisan dulu. Okey, kemudian baru ke garisan ufuk. Okey, itu langkah pertama. Okey, perlu diingat, unjuran ni mesti dalam garisan tegak. Okey, 90 darjah di sini. Okey, seterusnya, langkah seterusnya, daripada pandangan atas, kita persiapkan, kita unjurkan kelebaran dia ke bawah dan dapatkan lukisan permukaan hadapan. So, dari sini saya unjurkan ke bawah. Okey. So, untuk permukaan pandangan hadapan, okey, kita akan nampak permukaan ini dulu. Okey, so untuk mudah dia saya akan lukiskan kotak dia dulu. So, ini hujung bawa ke sini. So, daripada pandangan hadapan saya unjurkan untuk dapatkan ketinggian objek. So, dapat ke sini. Sini saya unjurkan ke bawah. Kemudian daripada pandangan hadapan sini, saya bawa ke titik lenyap. So, titik lenyap kita dekat yang kita cari tu lah. Ini saya labelkan titik lenyap. So, dari situ, kita unjurkan ke pandangan hadapan. Okey, kita unjuk ke titik lenyap. 1, 2, 3. Okey, and then kita dapatkan bahagian belakang. Nak dapat kotak kita dapatkan bahagian belakang. So, bahagian belakang ini saya labelkan ni titik. Saya labelkan ini adalah titik A. Okey. So, daripada situ
Daripada titik A, saya akan bawa ke titik stesen. Okey, yang bersilang dengan sata garisan, saya akan unjurkan ke bawah. Satu, dua. Okey, so titik persilangan sini saya unjurkan secara mendatar selari dengan permukaan hadapan. So kita dah dapat kotak dekat sini. Okey, so daripada kotak ini maka kita boleh persiapkan untuk pandangan hadapan kita. So dari sini kita dapat pandangan paling hadapan kita dapat yang ini satu. Oh, yang atas kita tak unjuk lagi. Okey, kita dapat yang garisan kedua. Kemudian condong sini. Turunkan ke bawah. Unjurkan melintang. So, kita dapat pandangan yang pertama kita kat sini. Okey, yang kedua, saya nak lukis permukaan ini. Okey, pada pandangan pelan, permukaan dia di sini. Okey, pada pandangan hadapan, permukaan dia yang ini. Okey, jadi macam mana saya buat? Dari pandangan pelan, saya dah unjurkan dia punya kelebaran dia ke bawah. Dari pandangan hadapan, saya unjurkan ketinggian dia. Okey, kita tengok titik, ini titik A, kita tengok titik B. Okey, titik B berakhir di sini. Ini titik C di sini. So, macam mana kita nak dapat titik B? Okey, langkah kerja dia, cara dia mudah saja. Dari titik B, kita unjuk ke titik stesen. Macam mana dekat titik A tadi kita buat. Yang bersilang dengan sata garisan, kita unjurkan ke bawah. Okey. Saya highlightkan. Okey, sata garisan unjurkan ke bawah. Okey. So kita nampak garisan hijau ni dan ketinggian dia kita unjurkan ke titik lenyap. So kita dapat persilangan garisan B di sini dan B tu di sini. Dia pergi titik lenyap, so kita sini titik persilangan. So titik persilangan C ni akan berhubung dengan titik B. Okey. So macam mana pula bahagian B di bawah? Kita ambil ini terus ke bawah ya. So terus garis di sini. Okey, so selesai satu bahagian. Okey, selepas kita dah dapat bahagian B, kita nak lukis yang ini pula. Dia macam bentuk L. So macam mana saya nak dapatkan ini? Ini C kat sini, saya simbolkan dia sebagai D. Okey, titik D, saya pergi titik lenyap. Ambil titik D, pergi titik stesen. Pastikan dia tepat ke titik stesen.
So, persilangan antara satah garisan saya unjurkan ke bawah menggunakan set square. So, dari sini saya boleh dapat dia punya permukaan dia yang bentuk L tu. Okey, kita dah dapat yang ini. Lagi mana lagi yang paling mudah? Okey, kita lukis pandangan pelan pula. Okey, pandangan pelan yang ini. Kita ambil paling hujung. Ini paling atas. So, kita mudahkan kerja kita. Yang garisan hujung ni kita dah garisan hujung kat sini kita dah unjur ke titik lenyap. Garisan mendatar ini kita dah ada. So, tinggal garisan ini dengan garisan ini. Okey, garisan bahagian dalam ni. So, bahagian dalam ni kalau kita perasan dia titik dia dekat sini, bermula sini. So, titik ini kita pergi ke titik lenyap. Okey, kita ambil ni, titik ni kita pergi titik lenyap. Okey, jadi kat mana akhirnya titik ni? Titik yang pergi garisan yang pergi titik lenyap ni berakhir dekat mana? Dekat sini. Pointnya ini kalau tengok pada pandangan atas dia dekat sini. So, dari sini kita akan pergi titik stesen dan persilangan tu akan turun ke bawah. Okey, ambil point ini, kita pergi ke titik stesen. Yang bersilang ini akan turun ke bawah. So, kita dah dapat garisan itu tadi. Dari sini, Okey, dari sini pergi ke persilangan dia. Okey, yang ni kita boleh sambung terus. Dia akan dapat garisan yang menyentuh bahagian ini. Bahagian ini. So, bahagian ini. Titik D tadi. Kalau tak menyentuh tu, maksud dia unjuran kita tidak tepat lah. Okey, jadi kita perlu unjur semula. So, ini pergi ke sini. Dari titik sini pergi ke sini. Okey, seterusnya kita selesaikan bahagian dalam dia. Macam biasa, dari pandangan objek ini kita pergi ke titik lenyap. Kemudian daripada point sini kita unjur garisan mendatar. Okey, dari situ kita dapat 1, 2. Okey, dari sini kita pergi ke sini. So, selesai lukisan kita yang pertama. Okey, untuk contoh yang kedua, diberikan gambar rajah seperti mana yang dipaparkan pada skrin ini. Dan kita dikehendaki membina lukisan perspektif satu titik. Diberi pandangan pelan. Okey, ini pandangan pelan, and then ini pandangan hadapan, dan satu lagi pandangan sisi. Okey, lukisan objek 3D ni dia takkan bagi. Jadi kita kena lakarkan sendiri. So, yang ini saya dah siapkan lakaran dia. Okey, so macam biasa, langkah pertama sebelum kita nak dapatkan lukisan perspektif satu titik kita ni, kita dapatkan titik lenyap. Okey. Titik lenyap itu garisan serenjang yang bersilang daripada titik stesen ke garisan ufuk. Okey, kita unjurkan dari titik stesen ke satah gambar. So, daripada satah gambar, titik yang bersilang ke satah gambar ini
kita unjurkan ke bawah kena pada titik garisan ufuk. So yang bawah ini yang bersilang garisan ufuk adalah titik lenyap. Okey, itu yang pertama. Perkara yang kedua, kita selesaikan kotak dulu. Okey, kita unjurkan daripada pandangan atas untuk dapatkan kelebaran objek. Dan kemudian kita unjurkan dari pandangan hadapan untuk dapatkan ketinggian objek. Okey, kita dapat lebar dan tinggi. Kemudian kita unjurkan bucu-bucu ini dari pandangan hadapan ke titik lenyap untuk dapatkan kedalaman objek. Okey. So, kedalaman objek kita ini sampai mana? Okey, dari sini awak tengok dia tak bentuk segi empat tepat. Jadi kita pemudahkan lukisan kita. Jadikan dia bentuk yang lebih rata lah. So daripada sini kita boleh dapatkan kedalaman kita. Sini pergi ke titik stesen. Dari satah gambar turun ke bawah. So kita dapat kotak dia dah. Macam ni. Okey, sejurus kita dapat kotak, kita boleh cuba terus lukiskan pandangan hadapan. Okey, ini pandangan hadapan kita daripada objek ini, pandangan hadapan kita. So daripada pandangan hadapan ni, permukaan yang paling depan, saya ambil yang ini. Okey, jadi kita lukis yang ni dulu. Nak dapat yang ini, kita unjurkan kelebaran kita. Unjur lebar daripada pandangan atas. Dah selesai. Okey, saya dah kenakan terus. Ingat bila awak dapat je permukaan yang tepat ni, awak terus dakenkan dia. Supaya nanti awak tak keliru sebab garisan yang berserabut. Yang berserabut banyak nanti. Okey, langkah kedua, saya dapat permukaan petak yang kecil ni. Okey, kat mana dia? So, kita unjurkan dekat sini. Unjur dari pandangan hadapan dan unjur dari pandangan pelan. Okey. So, saya dapat garisan petak. Okey. So, dari sini juga kita boleh buat kesimpulan sendiri. Buat kesimpulan mana-mana garisan yang dari pandangan pelan yang menyentuh satah gambar, itu adalah pandangan hadapan dia. Pandangan yang paling hampir dengan kotak. Okey, so kita ada pandangan segi empat tinggi dan segi empat rendah. So bahagian ini dia ke dalam sikit. Okey. So seterusnya apa yang saya nak buat? Okey, kita
Unjur ke titik lenyap dulu. Unjur 1, unjur 2, lagi kita boleh unjur 3, dan kita unjur bawah. Okey. Kena kita nak buat yang mana? Kita buat yang bolehlah pilih. Kita ambil titik merah. Okey, kita buat permukaan ini dulu. Okey, mana kita nak dapat dia? Kita tengok pandangan pelan. Okey, hujung ni sampai sini. So, daripada sini kita turun ke titik lenyap. Turun ke bawah. Okey. So, kita dapatlah. Senang je ni. Kita dapat ujung bucu sini, bucu ke atas, bucu ke sini. Kemudian kita selarikan dengan pandangan hadapan. Kita dapat sini. Oh, kita tak tahu lagi titik ni sampai mana. So, macam mana kita nak tahu titik ni sampai mana? Okey, macam mana kita nak tahu ni titik sampai mana? Kita tengok pada pandangan pelan. Rujuk pandangan pelan, titik tu sampai sini. Okey, so daripada sini kita pergi ke titik stesen. Dari persilangan dengan satah gambar, kita turun ke bawah. Okey. So, garisan persilangan tu ada sini. Dia sampai sini. Okay, nice. Kemudian mana lagi mudah? Mana lagi mudah? Okay, kita boleh buat terus yang depan ni. Okay, saya lukis petak ini. So, macam mana nak dapat tu? So, petak ini kita tengok daripada pandangan pelan. Dia kedudukan dia dekat sini. Sini pergi titik stesen yang bersilang serta garisan turun bawah. Okey, yang ini pergi ke kiri. So, kita dapatlah. Yang ini pergi ke sini. Kemudian ini turun ke bawah. Ini pergi ke sini. Ini pergi ke sini. Titik ni kita tak pergi lagi. Titik lenyap. So, pergi ke titik lenyap. Okey. Dah dapat lagi. Kemudian, katakan saya nak lukis permukaan ini yang atas ni. Macam mana nak siapkan yang ni? Ini pergi je dari sini. Mudah sangat. Okey, yang seterusnya. Seterusnya saya nak lukis permukaan dekat atas ini. Dia ada bentuk L ni. So, garisan yang tegak ni kita dah tahu sampai hujung ini. Kemudian titik sini. Titik sini pada permukaan pelan dia di sini. So, dari titik sini macam biasa kita pergi ke titik lenyap. Okey, kita pergi ke titik stesen,
So, persilangan antara garisan tadi dengan sata gambar, dia di bawah ini. Jadi, garisan hujung kita dari hujung ni sampai hujung sini, manakala garisan ni sampai situ. Okey, kemudian dah dapat garisan ini, kita tengok hujung ni dia pergi ke sebelah kanan sampai mana. So, saya ambil garisan ini. Saya ambil garisan ini pergi titik stesen, dan dari sini kita turunkan ke bawah. So, saya dapat garisan ini. Okey, kemudian macam mana saya nak dapat lebar dia ni, kedalaman dia ni. Okey, so saya ada dah dekat sini titik belakang, garis titik depan saya ambil, saya unjuk ke titik stesen. Saya unjukkan ke titik lenyap. Okey. Ataupun saya tukar warna lain sekejap. Okey, dari titik lenyap kita tengok, pastikan dia kena pada sini, and then kita panjangkan sampai depan. Okey, so daripada situ kita mudahkan kerja kita. Ini buat garisan mendatar, ini sambung ke hujung, ikut garisan titik lenyap, dari sini turun ke bawah, yang belakang ni pun turun ke bawah. Okey, selesai. Tak selesai lagi, satu lagi kita turun ke bawah ni. Okey, so itu dia lah contoh untuk latihan yang kedua. So, selamat mencuba.